Bismillahirrahmanirrahim. Sejambak kasih seharum kasturi buat peneraju majlis. Kombinasi kehakiman yang berlandaskan neraca keadilan. Penjaga masa yang peka pada setiap detiknya, warga pendidik yang disanjungi, rakan-rakan seperjuangan serta warga dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka bicara pada pagi yang mulia ini. Gaya hidup sihat menjamin kesejahteraan keluarga. Demikianlah tajuk pidato yang bakal dikupas buat sentapan semua. Sebelum layar menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, izinkan saya untuk mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato hari ini agar kalian terbuka mindanya. Hadirin sekalian, amalan gaya hidup sihat boleh didefinisikan sebagai amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang, keluarga dan masyarakat. Manakala amalan gaya hidup sihat itu memang banyak kepentingannya kepada manusia. Justru itu, dengan mengamalkan gaya hidup sihat, keluarga akan sentiasa sihat, cergas dan bertenaga. Hadirin yang dimuliakan, saya tampilkan hujah saya yang pertama. Setiap orang hendaklah melakukan senaman atau riadah yang mengeluarkan peluh sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Contoh sukan yang boleh diamalkan adalah seperti bermain badminton, bola sepak, menunggang basikal, berjoging dan juga berenang. Jika badan seseorang individu itu sihat dan cergas, sudah pastilah daya pemikirannya juga cerdas. Otak yang cerdas datangnya daripada tubuh yang cergas. Maka individu yang sihat dapat menjamin kesejahteraan keluarga. Tindakan ini ibarat menyediakan payung sebelum hujan, iaitu ahli keluarga itu akan dapat mengekalkan kecerdasan diri dan seterusnya badan akan menjadi sihat melalui aktiviti senaman. Amalan ini seterusnya akan melahirkan rakyat yang produktif dan proaktif selaras dengan matlamat kerajaan yang untuk meningkatkan produktiviti negara. Para hadirin sekalian, seterusnya hujah saya yang kedua. Pengambilan makanan yang seimbang mengikut hierarki piramid makanan menjamin seseorang individu dan keluarga itu mendapat khasiat dan nutrien serta vitamin yang diperlukan oleh badan. Contohnya, seseorang itu perlu banyak mengambil makanan yang berserat seperti sayur-sayuran, buah-buahan serta mengurangkan makanan yang berlemak atau mengandungi kolesterol yang tinggi. Pemeriksaan kesihatan juga perlu dilakukan oleh setiap individu secara berkala. Ini dapat memastikan anggota dalaman tubuh seperti jantung, hati dan buah pinggang dapat berfungsi dengan baik. Bab kata pepatah, mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Hadirin yang saya hormati, menyusul pula hujah saya yang ketiga. Gaya hidup sihat juga membawa pengertian bahawa seseorang itu harus bijak dalam memilih rakan dalam pergaulan seharian. Dalam era globalisasi masa kini, terlalu banyak unsur-unsur negatif yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita seandainya kita terleka. Pergaulan dengan rakan yang mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat ini seperti merokok, menghidupkan, penyalahgunaan dadah akan dapat mendatangkan bahaya dalam kehidupan seharian kita. Justru, kita yang dikurniakan akal yang waras seharusnya bijak memilih antara yang baik dan yang buruk agar tidak terjerumus ke lembah kehancuran. Katakanlah tidak kepada merokok, katakanlah tidak kepada menghidupkan dan katakan tidak kepada najis dadah. Pasti akan dapat menjamin kesejahteraan keluarga. Hadirin sekalian, hujah saya yang terakhir iaitu yang keempat. Amalan gaya hidup sihat juga dapat menjamin kestabilan kesihatan mental dan mengurangkan tekanan. Sebagai contoh, tempoh istirahat dan tidur yang cukup dapat mengurangkan tekanan dan menenangkan minda. Dengan itu, gaya pemikiran seseorang akan menjadi lebih positif dan mampu menyelesaikan masalah. Hadirin sekalian, setelah keempat-empat hujah yang saya utarakan tadi, kini dapatlah disimpulkan bahawa kesejahteraan keluarga bergantung kepada gaya hidup yang diamalkan oleh ahli keluarga. Telah dinyatakan tadi bahawa kita perlu melakukan aktiviti senaman dan riadah dalam hujah yang pertama. Seterusnya, disyorkan agar kita mengamalkan pemakanan seimbang. Kita juga perlu bijak memilih rakan dalam pergaulan seharian. Akhir sekali, istirahat dan tidur yang mencukupi mengurangkan tekanan. Dalam erti kata lain, amalan kehidupan seharian kita adalah penentu kesejahteraan keluarga. Oleh itu, hasrat untuk melahirkan keluarga yang sejahtera akan menjadi realiti jika semua pihak saling bekerjasama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sekian daripada saya dengan ucapan
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.